contoh kita adalah Medan Ilmu Kota Baru, Kelantan. Sebab ada orang tanya, Ustazah tak buat kompleks ke kan, buat satu tempat untuk kuliah program. Kita sebenarnya matlamatnya kita nak menjadikan Majlis Ilmu ini satu syiar. Masuk satu syiar ni orang nampak. Jadi kita ni, bangunan kita ni, Dewan ni adalah di shop plot, bahagian satu kawasan yang paling maju lah di Senawang. Paling sibuk kawasan ni di Senawang, bahkan di Bandar Seremban pun. Dah jadi hampir yang nombor satu lah jadi tumpuan, iaitu Bandar Senawang. Ini bahagian dekat dengan Maidin apa semua. Jadi Alhamdulillah bila kita buat kuliah, buat ceramah, kuliah duha perdana dan sebagainya, kehadiran tu dalam kadang hampir 1,000 orang. Kita buat ikut SOP semua, dan di luar sana tu kita akan pasang khemah panjang, subhanallah. Jadi dan semua kemudahan ni disumbangkan oleh orang ramai. Walaupun mereka tak dapat masuk dalam dewan sebab SOP kan kena jarak, tapi mereka akan dapat view yang selesa. Setiap penjuru tu ada TV, ada slide, PowerPoint, kemudian ada speaker yang sangat bagus kita pasang, sehingga kan Alhamdulillah orang yang tak biasa hadir majlis ilmu pun, dia duduk jauh-jauh pun dia boleh dengar. Dia duduk bawah pokok, dia parking jauh-jauh, dia dengar daripada kereta. Contohnya kalau kita buat majlis ilmu dalam masjid, dalam surau contohnya, mungkin orang tak nampak lah majlis ilmu tu berlangsung, orang tak dengar lah, contoh. Tapi ni orang tanya kenapa ramai penuh dengan khemah. Jadi Alhamdulillah itulah antara usaha ikhtiar kami, ini ikhtiar kita semualah, untuk menyuburkan majlis ilmu. Jadi begitulah, insyaAllah satu hari Ustaz Aslin akan sampai. Semua ni ada dalam list ni. Waktu terdekat kita berhajat sangat Ustaz Aslin akan sampai di tempat kita ni, insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak sejarahnya. Masya Allah. Okey, terima kasih banyak Ustazah. Masya Allah, moga usaha baik ini akan ada kelangsungannya sehinggalah ke akhir hayat kita semua, insyaAllah. Program media ilmu ni selalunya hari apa tu lah? Hari Ahad? Alhamdulillah setakat ini hari Ahad. Tetapi selepas program bersama Ustaz Kazim Alias, insyaAllah pada 1 November kita akan mulakan sesi pada hari Sabtu. Selepas itu semuanya pada hari Sabtu. Tapi setakat ini hingga 1 November setiap Ahad, insyaAllah. Mana setiap Ahad, pada setiap minggu lah Itu setiap duha, tapi ada kira-kira semua anda tu. Apa Ustaz? Mana setiap minggu, hari Ahad buat masa sekarang setiap minggu, insyaAllah setiap Ahad. Kuliah duha kita jam 9 pagi 9 pagi hingga 11 pagi lah, insyaAllah. Itu kuliah perdana kita. Manakala setiap malam kita ada kelas-kelas untuk mu'alaf dan asnaf secara percuma. Macam tadi pun kita ada kelas mengaji Quran untuk mu'alaf. Dan alhamdulillah kita ada unit dakwah kita. Di bawah kita ada unit dakwah, maka mereka menjadi tenaga pengajar di sinilah. Dan insyaAllah banyak lagi program-program yang akan dijalankan di sini, di tempat ini, insyaAllah. Ana teringat pada tahun 1990 dulu, masa tu Ana belajar di Pakistan lagi, tahun 90. Waktu itu bila Tuan Almarhum Tuan Guru Datuk Seri Bantara Nik Brother Ni'mat, bila pernah buat, orang nampak pelik. Bila yang orang tak nak buat, dia nampak janggal. Mana dia kata Jumaat ni buat tengah pekan ke ni. Jadi orang akan bunyi sebab benda tu dia nampak benda yang pelik. So alhamdulillah hari ini, sampai hari ini subhanallah, saya ingat ribuan orang. Dan saya pun terharu juga dapat pernah sekali menggantikan Allahyarham Tok Guru. Masa tu dia sakit, kerana ada program di sana. Jadi kita boleh jadi gementar, gemuruh semacam. Bila tengok sampai-sampai tu sepanjang jalan lorong tu, semua lorong penuh dengan audien-audien dan dengan kehadiran jemaah, subhanallah. Jadi apa yang saya buat ni, insya-Allah saya nampak ni dalam YouTube, dalam dalam Facebook dan sebagainya, subhanallah.
kelangsungan yang berjalan ni insya-Allah moga-moga dipanggil ustaz. Kadang-kadang ialah penonton ni pun jemaah pun dia nak tengok ada kelainan penyampai. Panggil Datuk Kazim, masya-Allah, pengaruh dia sekian. Ustaz Syed Nur Hisham bagi contoh dia. Mungkin Dr. Za'arif, Ustaz Abdullah Khairi. Itu insya-Allah. Dan saya yakin waktu siang ustaz-ustaz ni tak banyak program. Dia jangan malam je, nak kena ubah dah. Kuliah dakwah ni tak boleh buat malam je, kena buat siang. Cuma kita buat malam ni memang saya digilirkan untuk waktu malam. Ustaz Syed waktu siang. Jadi alhamdulillah alaikullah tahniah saya ucapkan. Anda termakan tengok ustazah di belakang tulisan belakang medan ilmu Seremban, subhanallah. Jadi ustazah kita kepada semua sahabat-sahabat yang lain boleh sharing-sharingkan, dan insya-Allah pada malam ni ada kuis-kuis yang bagi mereka yang bertuah dapat menjawab dengan baik dan akan mendapat 1 kilo kurma sukari, walaupun mungkin orang nampak alamak kurma je ke, alhamdulillah ya, kurma ni bukan senang nak dapat, dan kurma-kurma yang terpilih sukari baik kesihatan dan tenaga insya-Allah. Jadi ustazah, saya buka saluran perbincangan pada malam ni dengan Ustaz Fadli. Apakah yang kita nak bincangkan pada malam ini? Dipersilakan, mungkin Ustaz Fadli dulu ke, saudara dulu ke, terpulang insya-Allah. Boleh belaka. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersiaran secara maya pada malam ini bersama dengan Tuan Guru Haslin. Masya Allah, satu saat yang indah untuk kita pada malam ini, untuk kita meraih atau mendapat ilmu dan juga kata-kata insya-Allah nasihat daripada beliau. Mungkin banyak kita boleh dapat pada malam ini, dan insya-Allah alhamdulillah yang sebesar-besarnya setinggi terima kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita sebelum ditarik nyawa ini. Sebab malam ini kita akan membicarakan tajuk kembali ke alam barzakh. Bila bercerita tentang kembali ni, benda-benda yang menakutkan Ustaz. Sebab semua nak hidup selama-lamanya, tak nak mati kalau boleh. Sebab apa? Sebab terlalu banyak nikmat kita miliki hari ini, sehingga kita terlupa bahawasanya kehidupan ini sementara saja. Dan bila mana sementara itu, maka kita lupa untuk bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera, membawa bekal yang sebaiknya sepatutnya kita bawa. Tetapi hari ini malanglah bagi kita sendiri, seandainya kita lebih memikirkan dunia setiap saat tanpa kita memikirkan di akhir hari kita untuk memikirkan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita yang sebenarnya, iaitu membawa bekal yang selayaknya kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah dalam masa yang singkat insya-Allah, sebab malam ni kita nak dengar daripada Tuan Guru kita Ustaz Haslin, dan kita nak dengar daripada Ustazah Asma. Jadi saya baca sikit ringkasan daripada buku Ya Allah Kepadamu Aku Kembali, tulisan bersama Ustazah Asma dan juga penulis daripada Indonesia. Pada muka surat 2 buku ini berkata, menulis, sahabat yang kita tahu Allah memanggil kita hanya 3 kali sahaja. Yang pertama, panggilan azan untuk solat 5 waktu. Yang kedua, panggilan haji. Yang ketiga, panggilan terakhir, iaitu panggilan kematian. Bagi panggilan pertama, kita masih mampu memberikan alasan, nanti sajalah, sibuk sekarang. Bagi panggilan kedua, kita juga masih mampu berkata, nanti sajalah, duit belum cukup.
bagi panggilan ketiga kematian ketika ia menjemput kita. Sahabat, sepatutnya kita lakukan yang terbaik dan kita akan menyesal. Bila menyesal, kita akan merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dunia ini untuk apa? Untuk la'alli a'malu salihah, iaitu untuk kembali dan beramal soleh. Sebab kita dah lihat azab yang dipersembahkan kepada kita, takutnya kita sehingga kita menangis-nangis, merayu-rayu, tetapi Allah tidak izinkan kita kerana itu sudah terlewat. Saat sudah terlewat, maka penyesalan kita tidak berguna lah. Itu sebagai mukadimah untuk saya, Ustaz. Moga-moga insya-Allah ada sedikitlah manfaatnya, dan saya serahkan kepada Ustazah untuk teruskan insya-Allah. Ya, silakan Jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Haslim Baharin, begitu juga dengan Al-Fadil Ustaz yang menjadi moderator, bersama dengan kami juga ada Cik Syira yang jadi pembantu dari sudut pelaksanaan program malam ni. Ada Ustaz Hazmi Dimash, dan yang saya muliakan juga, yang saya hormati, iaitu Al-Fadil Ustaz Tengku Fazli. Mahfazna bima hafazta ibadaka salihin. Ya Allah, peliharalah kami sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, doa tadi yang ringkas tu kita berdoa meminta dengan Allah apa? Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah kami di kalangan orang yang sentiasa beristighfar memohon ampun. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan al-mutatahhirin, sentiasa menyucikan jiwa. Kita minta juga daripada Allah minas sabirin, di kalangan orang-orang yang sabar. Kemudian minal musallin, daripada orang-orang yang saleh. Itu terpelihara daripada mungkin riak, takabur, unjub. Walaupun datangnya ujian, ini biasanya melibatkan apa? Yang biasanya melibatkan amalan sunat. Kalau puasa fardu, insyaAllah terjagalah bulan Ramadan. Siapa yang nak riak macam mana? Semua orang puasa. Kalau puasa bulan Ramadan kan, kadang kita sebut Alhamdulillah saya puasa hari ni. Bukan kau seorang, satu dunia pun puasa. Tapi yang jadi cabaran kita adalah apabila amalan-amalan sunat untuk kita jaga, kita berkekalan sampai kita mati dan ia kekal menjadi bersih suci semata-mata kerana Allah. Itu cabaran kita hari ini, berjuang memastikan segala amal ibadah kita, terutamanya amalan sunat, terjaga daripada riak, takabur, ujub, sum'ah dan segala penyakit-penyakit hati. Jadi doa tadi kita minta dengan Allah minal mukhlisin, di kalangan orang-orang yang ikhlas, di kalangan orang yang selalu bertaubat. Dan akhirnya kita minta, ya Allah, golongkanlah kami min ahli jannah, kita mampu berkumpul seluruh keluarga di syurga Allah. Kalau sekarang kalau kita berkumpul, contoh bila ada cuti buat holiday pun kita dah seronok dah. Itu kumpul dekat mana? Kita sewa satu homestay yang besar. Yang mana homestay tu ada apa? Homestay tu contohnya ada
kolam, lepas tu buat BBQ. Bahkan kalau cuba bayangkan ya, muslimin-muslimat sekalian, kita buat family day, tapi jadi bayangkanlah apabila kita masuk syurga kelak, adakah kita mampu bahagia sekiranya ada ahli keluarga kita, sama ada adik-beradik ke anak ke, tidak ada di syurga. Kalau di dunia tak dapat bersama berkumpul di satu tempat pun kita dah rasa tak happy, dan dia bukan berada di tempat yang buruk. Mungkin dia tak dapat hadir sebab dia bekerja, tapi dia okey-okey saja. Bayangkanlah kalaulah kita diuji, na'udzubillah min zalik, insya-Allah kita tidak diuji sebegini, tapi bayangkan sekiranya ada keluarga yang tidak ada di syurga. Dan tempat yang kalau tak ada di syurga, dia tak ada duduk. Subhanallah, tajuk kita pada malam ini, muslimin muslimat sekalian, berkenaan dengan persiapan hijrah ke alam barzah. Persiapan hijrah ke alam barzah. Dan kita menggunakan, kamilah Ustaz ya, kita guna buku Ya Allah Kepadamu Aku Kembali. Ini salah satu buku set kembara mencari redha Allah, menuju redha Allah. Dan buku yang keempat, ini buku yang keempat, Ya Allah Kepadamu Aku Kembali. Buku yang keempat ni memang berkenaan dengan kematian. Dan antaranya yang suami baca tadi pun berkenaan yang dipetik daripada tulisan buku ni. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak berkongsi satu hadis Nabi SAW. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan, yang bermaksud barang siapa yang solat zuhur, solat asar, solat maghrib, kita tidak teruji sangat hati kita berkenaan dengan ikhlas, sebab itu ada berkenaan dengan wajib, solat wajib. Cuma kalau orang yang solat fardu tetapi di mana? Di masjid, sebab masjid itu termasuk dalam sunat. Solat fardu, lepas tu dia awal waktu, itu mungkin jadi cabaran sikit lah untuk kita menjaga ikhlasan. Bila ada orang puji lagi lah tercabar. Jadi apabila kita menunaikan solat sunat, contohnya solat sunat Allah, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk syurga. Nabi sebut antara ciri-ciri orang ahli syurga dalam hadis ini ada dua. Pertama, orang yang menunaikan puasa dan yang menjaga kualiti puasa, hasil daripada puasa, keikhlasannya, dan dia mati dalam keadaan puasanya itu dijaga. Wallahu alam, yang paling kita takut di mahsyar kelak, na'udzubillahi min zalik, rupanya yang kita buat puasa sunat, puasa bulan Ramadan, bila tengok result hasil daripada puasa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, yang paling kita takut, rupanya result pahala kosong. Na'udzubillah min zalik. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut, kam min sha'imin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, yang tidak dapat apa-apa, tak ada apa-apa daripada puasa, tak dapat pahala, tak dapat keselamatan daripada api neraka, tidak dapat jaminan untuk syurga Allah, sedangkan di sana ada syurga
syurga, ada pintu Ar-Rayyan untuk bagi orang yang berpuasa, babu siyam bagi orang yang, maka apa kelebihannya? Dia pasti masuk syurga. Dan yang kedua, Nabi disebut antara ciri-ciri ahli syurga, iaitu mereka yang bersedekah, kemudian ikhlas sunat ni. Ada orang contohnya dia bersedekah pada seseorang tu, dia tolong kawan dia bantu kawan yang susah ni kan, ceritanya 10 tahun lepas dia tolong sampailah kawan tu hidup dan senang apa semua. Satu hari dia nak pergi minta tolong balik dengan kawan kan, aku nak minta tolong, aku susah sekian-sekian. Boleh jadi kalau kawan tu tolak, kemungkinan besar walaupun sedekah dia tu dah 10 tahun lepas, sebab dia punya kecil hati dengan kawan dia ni yang dia pernah tolong dulu ni, tapi kawan ni tak nak tolong. Bila kawan ni tak nak tolong, kemungkinan besar keikhlasan dia akan tergugat. Boleh jadi dia boleh sebut balik. Boleh jadi dia boleh sebut dan diungkit. Dulu masa dia susah, aku yang tolong dia. Dia dah lupa tu. Sekarang dia dah senang, dia dah sombong. Aku tak halal apa, aku beri dulu. Contoh, kalau tak sebut tak halal pun tapi dia mengungkit pemberian. Dia menyebut-nyebut lagi kembali apa yang dia beri. Sebab itu kalau kita nak jaga keikhlasan dalam bab pemberian, lepas beri, lupakan. Bila beri, lupakan. Bahkan kalau boleh, kita dah tak ingat kepada siapa kita beri, kawan mana kita tolong. Dan adik-beradik contohnya, ini teruji bagi contoh dalam adik-beradik, ada seorang yang senang. Orang yang senang ni, alhamdulillah sikap dia memang pemurah. Dia tolong abang dia tolong kakak dia tolong adik dia. Yelah, dia yakin bahawasanya dengan banyak membantu orang, rezeki dia pun semakin lapang. Tetapi keikhlasan dia akan teruji. Syaitan mesti akan ganggu. Mesti akan teruji. Kemungkinan besar tiba-tiba dia susah, dia minta tolong adik-beradik tak nak tolong. Kemungkinan dia akan ungkit, dulu masa kau susah aku tak pernah tolak kau ni. Sebab itu subhanallah, setiap pemberian sedekah kita tuan-tuan perempuan, maksudnya Allah melihat dan Allah menerima suatu amalan itu pada hati itu kan, sejauh mana keikhlasan. Dan dalam tempoh kita nak menjaga keikhlasan amalan kita tu, kita akan menghadapi ujian apa? Bisikan syaitan, bisikan manusia, ujian-ujian akan datang untuk menguji keikhlasan kita. Masya Allah, subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai khulasah bagi pusingan yang pertama ni Ustaz, saya nak share satu hadis Nabi SAW. Ini macam tak ada kaitan tapi ada kaitan jugalah. Kaitannya, tajuk kita hijrah ke alam barzah. Bila sebut hijrah ke alam barzah ni, maksudnya perpindahan kita daripada alam dunia ke alam seterusnya. Kita ni kan bermula daripada alam roh. Ada yang kata berapa puluh tahun kita berada di alam roh, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia. Alam dunia adalah tempoh yang sangat pendek, tetapi ia adalah tempoh yang menentukan perjalanan kita yang kekal abadi. Okay, subhanallah, saya sebut lagi sekali, kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sangat pendek, yang sekejap, tetapi dia adalah penentu untuk kehidupan di barzah dan kehidupan kita di akhirat. Dan di akhirat kita tahu kehidupan yang kekal abadi. Jadi kehidupan yang fana, yang sementara di dunia ini, penentu bagaimana nasib kehidupan kita yang kekal abadi. Jadi kalau kita nak tanya, bila waktu ataupun kehidupan yang paling penting? Adakah ketika kita hidup di alam roh? Tak. Adakah ketika kehidupan kita di alam rahim? Tak. Waktu yang paling saat paling kritikal, yang paling penting dalam sepanjang kembara kita ni, perpindahan kita, hijrah kita dalam alam mana? Alam dunia. Sebab alam dunia adalah penentu. Manusia ketika berada di alam roh dan alam rahim, semuanya taat kepada Allah. Semuanya dalam keadaan memperhambakan diri pada Allah, dalam keadaan memuji Allah dan sebagainya. Tetapi apabila manusia mula lahir, okey lagi.
Masih lagi. Tapi start daripada balik, start daripada remaja, sampailah kita mula dewasa dan sebagainya, ketika dah ada akal sendiri, dah ada ilmu sendiri, dah rasa bijak sangat, lepas tu dah ada kudrat sendiri. Kemudian Allah beri apa lagi? Nikmat, mungkin masyhur, mungkin jadi alim, mungkin ada kuasa, mungkin ada pengaruh dan sebagainya. Ramai manusia kalah dengan semua nikmat-nikmat ujian ni, maka na'udzubillah min zalik, akhirnya dia lupa tujuan sebenar hidupnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku takkan ciptakan, Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah. Jadi kehidupan di dunia adalah kehidupan yang paling penting dan kritikal. Jadi kalau kita faham tentang konsep perbezaan jumlah hari, bukan jumlah hari, tempoh masa, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita congak-congak, sebenarnya kehidupan kita nak dibandingkan dengan akhirat mungkin hanya beberapa jam saja. Kalau hidup 50 tahun, sebab satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita buat kiraan tu, kita sebenarnya tempoh hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanya beberapa jam sahaja kita hidup. Tetapi walaupun bunyi berapa jam, ia penentu bagaimana kehidupan kita di sana. Jadi kita sebenarnya bila sebut pasal berhijrah ke alam barzakh, kita akan menghadapi pintunya adalah pintu maut, pintu mati. Mati itulah jalan untuk menuju ke alam barzakh. Jadi sama ada pintu ini dalam keadaan selesa ataupun tidak, wallahu alam. Tapi saya nak kongsikan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mati yang sebenar, kita memang ada mati sementara. Bila kita mati sementara, iaitu tidurlah. Ini memang disebut dalam satu hadis Nabi, dalam firman Allah pun Allah ada berfirman. Dalam buku ni ada firman Allah ceritakan bagaimana seseorang hambanya yang Allah maksudnya mengeluarkan rohnya, kemudian Allah kembalikan, iaitu bagi mereka yang tidur. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kita akan membacakan satu hadis sahih berkenaan dengan bagaimana pentingnya perihal kita bangun daripada mati itu, mati sementara, iaitu perihal bila kita bangun daripada tidur. InsyaAllah malam ni kita dengar ceramah, besok terus buat bagaimana amalan seseorang yang bila dia mati sementara, lalu bila dia bangun semula dalam keadaan yang baik. InsyaAllah ini antara orang yang dia akan bila mati besok yang sebetulnya, lepas mati tu, bila dia bangun di alam barzakh, dia dalam keadaan yang baik. Faham konsep tu ya? Siapa yang bila bangun tidur, yang mati sementara ini, dia bangun dalam keadaan yang baik, insya-Allah setelah mati yang sebenar. Mati yang sebenar bila mati sungguh-sungguh itulah. Dan kita akan bangun mana? Kita akan bangun di alam barzakh. Siapakah golongan yang bagus ni? Golongan yang beruntung ni? Okey. InsyaAllah kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fazakarallaha in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslani. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau daripada buku ni ada pada muka surat 23. Hadis status hadis ini adalah hadis sahih. Okey, maksudnya tuan-tuan puan-puan sekalian, bagi perhatian sebab apa? Ia sangat penting untuk panduan kita bangkit di alam barzakh dengan baik. Kita perlu mempunyai pola bangun tidur yang baik, iaitu pola bagaimana kita bangkit daripada tidur mati yang sementara tu setiap hari, insya-Allah. Okey, Nabi sebut, Nabi bersabda, syaitan membuat 3 ikatan di tengkuk, iaitu leher bahagian belakang. Bila kita tidur, setiap kali kita tidur, syaitan akan membuat 3 ikatan di tengkuk, di leher bahagian belakang.
Salah seorang dari kamu semua ketika tidur. Ketika tidur, syaitan akan belenggu 3 ikatan. Pada setiap ikatan, syaitan akan mengatakan, pertama, malam masih panjang, tidurlah. 3 ikatan tu, syaitan sebut dia punya jampi, bila nak bangun tu, malam masih panjang, tidurlah. Tapi tak dengar lah. Kalau dengar tu larilah kita kan. Tapi dia punya jampi setiap ikatan tu tidur. Itu yang kadang kita dah terkejut pukul 2. Walaupun dah pergi tandas kan, walaupun dah pergi buang air, tapi tak kuat tu kadang-kadang nak bangun solat tu kan, sambung balik. Sebab kita tengok pukul 2 dia masa lagi, nanti bangun pukul 5 lah, nanti bangun pukul 4.30 lah. Masuk dalam selimut lagi kalau ada aircon, tidur balik. Kemudian terkejut pukul 4.30, oi penat ni, tidur lagi lah, sempat lagi ada sejam lebih lagi nak subuh. Bangun pukul 5 pun samalah. Jadi bukan senang nak terlepas pada belenggu syaitan. Tetapi kecuali ada 3 golongan. Nabi sebut jika dia bangun lalu berzikir kepada Allah, putuslah satu ikatan. Kemudian jika dia berwuduk, putus lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, putuslah ikatan yang terakhir. Lalu Nabi sambung, pada pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti itu, dia tidak ceria dan menjadi malas. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi sebut, siapa yang bila bangun tidur, lalu dia pertama berzikir kepada Allah. Jadi apa zikir? Berdasarkan hadis Nabi yang sahih tentang apakah doa ataupun zikir yang perlu diamalkan sebaik bangun tidur ialah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah matikan aku, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi itu bangun, kalau lupa pun doa bangun tidur, umpamanya Alhamdulillah, takbir ke, Allahu Akbar, Subhanallah ke, tapi jangan lupa setiap kali bangun tidur, jangan yang keluar, dah pukul berapa? Yang keluar, bangun, lewat dah. Lepas tu terus pergi mandi. Lupa bangun tidur, perkataan pertama adalah zikrullah. Jadi ibu muslimat, ibu ayah sekalian, pesan pada anak. Dan kita pun bila kejutkan anak, Masya Allah, perkara yang perlu kita buat bila kejutkan anak, Assalamualaikum. Contoh kita panggil nama anak kita apa? Luqman, Maisara, Atika. Okey, bangun, baca doa. Dia bangun dengan terpisah-pisah mata tu. Kita bukan bangun, dah lambat ni. Bangun. When sekolah dah dekat tu. Bangun, dia lewat ni. Kelang kabutnya apa, tak ada zikrullah. Sebab itu apa yang akan berlaku kalau ini yang berlaku, dia tak mula dengan zikir kepada Allah, kehidupan dia yang Nabi sebut tu lah, jika tidak lakukan seperti itu, dia tidak ceria, jadi malas. Dia mula lemah, malas, lolai daripada pagi sampailah malam. Jadi diri kita dan pastikan anak-anak kita bila bangun tidur, walaupun dia terpisah-pisah, kalau kami lah kan, kalau wallahualam kami bila kejutkan anak, kalau saya, kita Assalamualaikum, okey, dia orang pun jawab Waalaikumsalam Umi dengan mata tak buka. Okey, sekarang baca doa bangun tidur. Dia pun dalam keadaan yang mata tu kan buka tutup tu, dia pun baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi kita kena beriman dengan hadis Nabi ni. Nabi sebut apa? Akan terbuka belenggu yang pertama. Jadi belenggu pertama. Kemudian baru kita suruh, okey, pergi mandi sekarang, ambil wuduk. Jadi bila ambil wuduk, belenggu kedua yang terbuka. Kemudian setelah ambil wuduk, akan menunaikan solat. Maka terbukalah belenggu ataupun ikatan yang ketiga syaitan. Nabi sebut apa? Jika buat begitu, pada pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira, ceria. Jika tidak melakukan seperti itu, dia lemah semangat, dia tidak ceria dan menjadi malas. Subhanallah, sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, di antara tanda-tanda ciri-ciri ahli syurga adalah mempunyai wajah yang ceria. Wajah yang ceria. Dia seorang yang ceria, wajahnya tenang, dia gembira. Encik, saya ceria tak? Betul? Ke sebab takut tak saya ni? Subhanallah. Cik tengok saya ceria, tengok encik pun ceria. Senyum. Okey. Jadi Ustaz Azli, muka memang ketat ke, muka ceria tak dengan isteri?
Muka tak pernah ketat. Dia sendat je. Subhanallah. Hmm. Ya, kita tahu Ustaz muka ceria, suka buat lawak. Mungkin pagi-pagi lepas dah zikir, wuduk, solat, kan mungkin apa ni, macam mana kalau lagu tumpiakan hair. Allah Tuhan subhanallah. Mungkinlah nyanyi kan. Nanti Ustaz nyanyi sikit ya. Ni. Ya, rupanya bila semalam saya bab berkenaan dengan ciri-ciri ahli syurga, ada satu penulisan yang bagus daripada pensyarah UIA. Dia letak ciri-ciri wanita ahli syurga. Ciri yang pertama adalah wanita tersebut adalah mempunyai sifat ceria, berwajah ceria dan tenang. Dan kita tahu malaikat penjaga syurga iaitu malaikat Ridwan, antara malaikat yang paling wajahnya ceria, bersih, berseri, sebab dia menyambut kedatangan ahli syurga. Subhanallah. Dan kita tahu akhlak Nabi SAW mempunyai akhlak apa? Wajah yang ceria dan suka senyum. Sehingga kan para sahabat kata, tidak pernah aku melihat wajah Rasul melainkan dalam keadaan tersenyum. Dan Rasul tersenyum bukan syarat dia kerana tak ada masalah. Walaupun Nabi dalam keadaan diuji, dalam keadaan banyaknya cabaran hidup, sakit dan sebagainya, sentiasa berusaha menunjukkan wajah yang ceria. Jadi insya-Allah orang yang patut dapat keindahan wajah ceria kita adalah pasangan kita lah Ustaz. InsyaAllah. Jadi siapa yang nak jadi ahli syurga, nak jumpa malaikat Ridwan yang wajahnya ceria, hidup mesti kena ceria, tenang, menggembirakan orang yang memandang kita. Tapi kalau muka ketat, bang nak makan apa? Awak ni bang, muka ketat daripada pagi sampai malam kan. Suami pun balik kerja, saya penat ni, muka ketat je. Takut jumpa malaikat muka ketat. Malaikat muka ketat, malaikat mana? Malaikat Malik. Mukanya bengis, wajahnya menakutkan, kemarahan. Sebab apa? Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang nak bangun pagi dia semangat, ceria, rajin dan sebagainya, kenalah buat sebagaimana Nabi ajarkan tu. Mula dengan zikrullah, kemudian berwuduk, kemudian menunaikan salat sebaiknya di awal waktu. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Saja saya semangat. Okay. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini saya pun terpukau sebenarnya dengar ustaz dengan ustazah. Orang kata duduk berbicara, sampai dia tengok take note ayat-ayat Quran semua. Jadi kita tak nafikan dalam bahasa mudahnya. Tadi saya tertarik yang disebut tadi, iaitu ialah penentu keputusan ataupun dia judgement setiap manusia setiap orang hamba Allah tu, sebenarnya penentu dia bukan di alam rahim, bukan di alam barzakh, tetapi di alam dunia. Betul Ustaz? Itu antara dia di alam dunia. Jadi alam dunia ni, alam Ustazah sebut tadi, alam rahim tak semua tak melawan. Okey semua. Apa yang dibagi makan dia makan. Dia tak lawan. Habis dia menendang perut lah kerana dia lenguh dalam tu. Itu je lah orang mengandung tahulah benda ni. Lepas tu doktor cek 8 kali tendangan dalam perut tu, mana budak tu normal, budak tu aktif. Kalau bawah 8 tendangan, maka budak tu something wrong lah. Kena pergi cek boleh, takut maknya tak sihat atau baby tu tak sihat dan sebagainya. Pengalaman kita, saya ni anak 7 orang kan, kena bilang saya pula ambil buku, tulis berapa kali ketuk, petang ni 8 kali, malam 12 kali. Jadi terasa tak buat tu kiraan tu. Ya, maksud dia bila ketuk tu saya nak catat lah. Itu antara masa kita dulu lah kan. Jadi bila mengandung, saya ingat mengandung anak yang ke-8, mengandung 7 ke 8 tak jadi sebab gugur dan mati dalam perut. Yang ke-8 tu balik berceramah daripada ke Cepor ke Manjui di Perak. So Kak Hawa cakap, bang, nampak baby ni lain macam tak menendang. Jadi saya pegang perut dalam masa beberapa minit saya dapat, memang tak menendang langsung. Maka kita rasa something wrong dan pergi ke klinik kesihatan jumpa pakar sakit puan, mengatakan, Ustaz, minta maaf, kami
tengok kadang kami kan melihat memang baby ni dah tak ada dah. Jadi maknanya subhanallah, dia tak melawan. Maksud dia Allah kata kau matilah, kalau kau hiduplah, kau dapat roh dapatlah, dapat nyawa dapatlah, semua ikut disiplin. Cuma boleh tertarik bila saya sebut tadi ni tentang bila sampai je umur dia balik remaja whatever, kan bukan remaja saja kan, yang kadang-kadang yang jual yang bakar mak tafiz ittifaqiyah di Keramat dia pun budak-budak muda, kepalanya 16 tahun, yang di 13 tahun pun kena tak balik lagi pun tapi dia berani membakar. Jadi jiwa-jiwa ni di dunia semata-mata. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi ayat 54 Allah dah berikan sindiran kepada kita manusia ni. Allah dah jelas dalam Quran dah macam-macam dah dekat manusia, tapi jenis manusia suka melawan, ya kan? Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Jenis panggil manusia. Berarti kalau kita lihat dalam suratul Hasy, ini preparation sebenarnya, penentu kita di alam barzakh. Kalau dalam surah Munafiqun mungkin selalu orang nak baca laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas, sebab dia ialah dia minta ditangguhkan tolong lewat sikit mati dia sebab dia kedekut kopi bohot ganjus. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan dia merayu balik untuk kembali ke dunia, ataupun dia nak minta tambah ke masa di usia dia. Itu antara dia. Dan ayat ini kepada sahabat-sahabat para penonton, jangan lupa ayat ini anda akan menyebut pada akhir hayat nanti, walaupun tidak kedengaran dalam lafaz Al-Quran bahasa Arab tadi ini. Bagi mereka yang ada masalah, yang memang tak pernah buat sumbangan, tak pernah bersedekah, tak pernah buat baik dengan orang dan sebagainya, pasti ayat ini akan dikumandangkan kepada mereka, ataupun dia akan nampak ayat ini. Sebab tu ayat ni dibekalkan sebagai peringatan. Al-Quran ini naziran wa basyiran, peringatan benda yang apa nama ni, siapa buat benda buruk hampa kena ingat, hampa tunggu lepas ni, hampa lah ni okey, hampa tunggu time hampa nak mati, ku tarik umur hampa, nyawa hampa, dan kena hampa tak boleh mengucap. Lihat kepada ayat dalam suratul Hasyr yang ada sebut, iaitu antaranya ialah apa dia, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi manusia yang pelupa kepada Allah, makan nikmat Allah semua. Jadi saya sebut tadi, bila dah nikmat Allah tadi ni dalam masa mudanya, tapi dia orang lawan Allah, dia orang tak solat, pakaian langsung haram tak jaga, anak-anak tak ambil tahu langsung lah bab solat, bab ibadat, bab apa benda semua. Jadi Allah akan sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran fa'ansahum anfusahum, Allah akan jadikan dia orang ni lupa untuk mencari bekalan untuk hari besok. Ni antara. Sebab tu bila Ustaz saya sebut tadi ni, penentu kita untuk mendapat keseimbangan di alam barzakh, bukan di alam barzakh, bukan di alam mahsyar. Alam mahsyar ni alam hukuman, alam barzakh pun mana alam hukuman dah. Bagaimana Nabi sebut, kalaulah di dalam kubur itu menderita, begitulah penderitaan seterusnya. Kalau di alam barzakh tu orang nampak sempit pada zahirnya bagi orang beriman dan beramal soleh, jangan risau, dia akan lebih luas daripada dunia yang ada pada hari ini. Cuma kita tak nampak pada sebut. Jadi subhanallah, dalam bab mati ni, dari Sulaiman mengatakan, dia kata orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati. So persoalannya bagaimana nak menghadapi kematian tersebut, kan? Itu antara dah. Jadi Masya Allah, Ustazah sebut panjang lebar. Ini rasa kalau Ustazah Asma' dan Ustaz Tengku Fazli ni tak cukup sejam ni tengok. Sekarang minit ke 52. Saya kan, jadi subhanallah kan, jadi orang tengok. Dan untuk maklumat Haji Arsyad Pak Mus ni syarikat restoran Jahid, dia nak bagi, dia nak tambah lagi malam ni jadi 2 kilo Haji Arsyad. 2 kilo. Jadi Haji Arsyad sediakan 1 kilo setiap orang yang menang. Ada apa nama Pak Mus, masih banyak Pak Mus ni, usahawan, kayawan, jutawan, hartawan, tetapi dermawan dia, Masya Allah, barakallahu fi. Dia kata dia nak tambah 1 kilo lagi. Maksud dia siapa berjaya malam ni dapat seorang 2 kilo. Masya Allah, 2 kilo tu. Maksudnya Ustaz, apa kalau kita tanya soalan, orang boleh jawab soalan? Ya.
Nanti berapa orang? 3 orang saja. Oh, 3 orang. 3 orang. Okey, 3 orang yang soalan dia terpilih untuk kita jawab. Maksudnya bukan. Ustazah tanya soalan dekat penonton. Saya ingat Haji Asyad, kita buka peluang, saya kita jemput Haji Asyad masuk sekejap. Haji Asyad. Haji. Ya, Ustaz. Ana ingat Ustazah sekarang ni ada follower dalam Instagram. Ataupun Ustazah, kita buka satu malam ni 5. Oh, 5. Okey, macam ni. Kita 6 pun tak apa sebab dia ramai. Pak Mus dia 3, yang saya punya 3. So jadi 6. So sebab penonton ramai kan, kita bagi peluang. Ustazah pilih aja. Okey, gini, kalau gitu 3 daripada IG Ustazah dan 3 daripada Facebook live kita pada malam ini. Kita bagilah. Ini special. So kepada awak dapat jawab. Itu je Soalan tu nanti di penghujung dalam pukul 10 suku macam tu lah kita buat soalannya. Boleh tak? Boleh ya. Kita buat je ya. Boleh tak nak dengar Ustaz Hasan nasyid yang tadi tu? Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Boleh tak? Ustaz? Tunggu di dataran ilmu akan datang. Oh, tengok tu. Ustaz, tak boleh sebab follower saya dia orang memang menanti-nantikan suara emas. InsyaAllah nanti kalau, ada tak pun ini Ustaz. Lepas tu Ustaz jelaskan maksud dia apa. Itu kelebihan Ustaz. Sebab apa Ustaz belajar di Indonesia. Tunggu Fadli, insyaAllah kalau ada rezeki ni kita akan berjumpa di dataran ilmu Senawang Seremban Kisman Darul Khusus. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi bagi mereka yang nak pastikan insyaAllah. Banyak ya. InsyaAllah ya, moga-moga. Jadi kita tak ada mikrofon ni dia suara tak sedap. Okey. Okey, tu maksud dia lebih kurang itulah. Jadi insyaAllah mungkin kalau nak buka soalan boleh sekarang minit 55 sebenarnya. Minit ke 55.23. So sebenarnya waktu ni waktu kita soal jawab. Jadi kalau Ustazah tak kisah nak lanjut saya dah cuma kalau keestimat kita ni ialah 1 jam sahaja. Tapi Okey, boleh kita buat sekarang. Boleh Ustaz. Kalau Ustazah nampak semangat cakap saya tak menghalang. Kita bukan dalam radio, dalam TV. Ini kita punya stesen sendiri. Ya, tidak terikat mana-mana kerajaan. Ya. Baik kerajaan Sabah ataupun kerajaan Selangor. Ya. Kita bebas. Itu antara dia. So mungkin Ustazah nak tanya apa soalan silakan. Kita ada 6 apa nama ni, kalau ikut ni 6 soalan. Saya buka 3 soalan kepada IG Ustazah sendiri. Okey. Dan 3 soalan kepada saya punya ni FB Live. Silakan. Okey, sekarang saya sedang melihat sahabat-sahabat di IG. Tapi kan saya ada tengok komen sahabat di IG. Sahabat di IG ni sebut dah lama tak dengar Ustaz Asli menyanyi. Masya Allah. Jadi saya ni kan Ustaz tak bolehlah mengecewakan hajat permintaan orang. Kan besar pahala Ustaz kan. Ada hajat kerinduan. Aksesori nak cakap salam dekat orang yang minta terima kasih banyak. Aksesori tak mencukupi. Jadi jadi kita akan tak mencukupi. Jadi insya-Allah nanti kita akan buat betul-betul Ustaz Azin datang sini. Separuh masa ceramah, separuh masa nyanyi nanti. Masya-Allah. Boleh kita nasib. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan yang berada di IG bersedia ya soalan pertama, sebab siapa yang bertanya soalan nanti kita akan hubungi sebab kita ada kita punya staff. Tolong bagi tahu Syira Ustaz. Siapa yang boleh jawab soalan ni dia akan dapat hadiah apa? Kurma ajwa. Bukan sukari. Kurma sukari. Kurma sukari ni kalau Ustazah pergi Tengku Fadli pergi rumah orang kaya di Arab Saudi, walaupun ajwa tu mahal, walaupun majul tu mahal, tetapi orang kaya Arab ni kan hidangkan Ustazah minuman kopi yang pahit berdengung tu mesti dihidangkan dengan kurma sukari. Kalau Tengku Fadli dan juga Ustazah pernah duduk di Masjid Haramain, Masjid Madinah atau Masjid Haram,
petang-petang buka puasa tu kan, kadang dia akan bagi kopi yang cawan kecil tu. Betul. Dia bagi sebungkus yang kecil, yakni sukari yang 3 butir. Kita kulum dia, kita gigit kulum dia, makan kemam-kemam, minum kopi dah tak rasa pahit dah. Dia baik untuk tenaga. Dekatan dia. Nama sukari ni lah. So kita promosi sukari. Ajwa ni ialah memang kita tak nafilah, memang banyak khasiat dia, kita tak nafikan. Ya, saya kata. Okey, subhanallah. Kepada siapa yang boleh menjawab soalan ini akan diberikan hadiah kurma sukari. Kita akan hubungi dan kita akan ambil nama tu nanti. Okey, bersedia ya? Soalan yang pertama ialah merujuk kepada perkongsian kita tadi, apakah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah yang perlu kita lakukan sebaik saja bangun tidur? Yang mana kelebihannya, Nabi kata dia akan jadi orang yang bersemangat, orang yang ceria selepas bangun tidur. Jadi boleh tuliskan apakah 3 amalan daripada hadis yang sahih kita kongsikan tadi yang apabila dia lakukan, dia akan terlepas daripada 3 belenggu syaitan. Cepat jawab benar. Siapa yang cepat jawab? Ada yang tanya, Ustazah ada tak cara nak hilangkan rasa sedih? Nanti kita share. Okey. Kita ada nampak dah yang jawab MD Azrin, MD Nazri. Okey. Macam mana kita nak ni MD Nazri? Nanti Ustazah bagi admin Ustazah punya. Okey. Bagi nombor admin nanti MD Azrin, MD Nazri. Screenshot sekejap ni. Sebab tak tahu nak screenshot macam mana. Mana MD Nazrin tadi? Yang ni. MD Nazrin jawab dengan cepat. Minta maaf. Okey, yang lain. Saya lagi MD Nazrin. MD ni nanti admin kita akan hubungi. Dapat kurma sukari yang special pada Haji Arsyad dan juga Ustaz Azrin Bahari. InsyaAllah kalau makan kurma tu boleh nyanyi macam Ustaz, insyaAllah. Okey, soalan kedua. Silakan Cik. Soalan kedua, apakah judul buku yang digunakan oleh kami berdua semasa sesi tadi? Itu je. Mudah-mudah. Kita tunjuk sekejap je. Apakah tajuk buku yang digunakan oleh kami berdua tadi? Okey, soalan kedua. Siapa boleh jawab dengan cepat? Terima kasih yang banyak tanya. Yang dah bagi jawapan tadi tu, kita dah ada. Subhanallah, tepat sekali. Syah Ibrahim. Masya Allah. Betul. Ya Allah, kepadamu aku kembali. Terima kasih. Ada yang jawab sampai dunia akhirat. Jadi ada lagi yang jawab betul. Zura Comel. Masya Allah. Kepadamu aku kembali. Okey. Soalan seterusnya. Tuan-tuan puan-puan sekian. Macam seronok pula Ustaz buat macam ni. Pani saya kena buat jugalah. Masya Allah. Soalan seterusnya ialah dari merujuk kepada perkongsian saya tadi juga, hadis yang mula-mula kita sama-sama bacakan, apakah 2 amalan yang Nabi sebut kalau kita boleh jaga dia sampai mati dalam keadaan kita buat tu ikhlas. Apakah 2 amalan tu Nabi sebut dia pasti masuk syurga. Nabi sebut dulu amalan pertama dan dia mati dalam keadaan ikhlas melakukan amalan tersebut. Nabi kata dia pasti masuk syurga. Kemudian Nabi sebut pula amalan yang kedua. Amalan yang kedua, kalau dia mati dalam keadaan keikhlasan tu, dia juga akan pasti masuk syurga. Apakah 2? Masya Allah, ada jawapan daripada Hana Umairah. Minta maaf, saya tahu ramai yang jawab juga Cik Ika apa. Jadi yang cepat tu ialah okey, Haji Muhammad Arsyad ada boleh dia dah Haji Muhammad Arsyad dia ada tinggalkan komen WhatsApp saya Haji Muhammad Arsyad untuk dapatkan kurma tu. InsyaAllah kurma sukari. Okey, jadi tadi tu yang kita sebut, yang Hana Humairah paling cepat jawab puasa dan sedekah. Itu berdasarkan hadis Nabi, yang hadis Hasan. Nabi sebut siapa yang berpuasa, siapa yang bersedekah dalam keadaan dia menjaga hatinya, menjaga niatnya, keikhlasannya, dan dia mati dalam keadaan tersebut, Nabi sebut dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita fahami daripada Nabi tu, bukannya Nabi sebut siapa yang puasa banyak,
siapa yang sedekah banyak. Tapi ukuran penerimaan amalan itu terletak pada ikhlas, keikhlasan. Sebab ikhlas ini adalah golongan yang tidak boleh diganggu. Golongan yang tidak boleh diganggu oleh siapa? Oleh hawa nafsu dia sendiri tak boleh nak ganggu. Kemudian syaitan pun tak boleh nak kacau dia. Syaitan sangat takut kepada orang yang ikhlas. Jadi perjuangan kita bagaimana nak memastikan ibadah kita ikhlas kerana Allah. Bila manusia tak puji pun kita tak kisah, manusia peli pun kita tak kisah. Sebab apa? Kita buat sesuatu itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Ustaz, tadi kan ada orang tanya saya soalan. Siapa, dia tanya Ustazah macam mana nak hilangkan rasa sedih. Mungkin ada dengan kita ni yang mudah sentap, mudah sedih. Sikit-sikit nak sedih kan. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan juga. Apa sikit-sikit sedih, sentap ni, jiwa kena kental. Ada orang memang dibesarkan dalam keadaan penyedih. Tak tahulah macam mana kan. Cara dia dibesarkan, suasana mak ayah ke, selalu condemn dia ke. Jadi dia seorang yang sangat suka membesar dalam kesedihan lah kita sebut kan. Jadi satu doa yang Nabi SAW, nanti cari doa ni ya. Doa ni masuk daripada Nabi, hadis yang sahih. Tuan-tuan perempuan sekalian, yang tanya soalan tadi Ustazah macam mana, ada tak cara nak merawat kesedihan yang selalu suka sedih. Doanya Nabi SAW bersabda, ceritanya panjang lah tu, berkenaan dengan seorang sahabat Nabi. Jadi cerita juga. Tapi Ustaz ya, sebelum Ustaz bagi soalan, sebab ada yang tanya tu mungkin dia dalam keadaan kesedihan. Tapi Encik suami cakap banyak. Boleh ya? Dia biasa ya, silakan. Satu hari Rasulullah masuk masjid. Bukan Rasulullah masuk masjid, Rasulullah keluar daripada rumah. Dan kita tahu rumah Rasulullah duduk sekeliling masjid. Dan Rasulullah keluar daripada rumah, Rasulullah nampak ada seorang sahabat Nabi duduk di dalam masjid. Lalu Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, kenapa kamu berada di masjid pada bukan waktunya? Masuk bukan pada waktu ni, maksudnya kalau waktu Zuhur fahamlah nak sembahyang Zuhur, kalau Asar fahamlah nak solat Asar. Tapi sekarang bukan pada waktu solat, orang dah selesai solat. Wallahualam mungkin antara waktu duha, waktu subuh dengan waktu Zuhur ke. Lalu sahabat ni menjawab, ya Rasulullah, aku dalam keadaan bersedih. Aku dalam keadaan susah hati dan aku dibelenggu banyak hutang. Lalu Nabi pun bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu doa yang apabila kamu beramal dengannya, maka Allah akan mengangkat duka cita daripada hatimu. Kemudian Allah akan menyelesaikan hutangmu. Masa Allah selesaikan hutang, Allah mungkin bagi ilham, Allah murahkan rezeki, wallahualam bagaimana cara, ataupun Allah beri kekuatan untuk dia berusaha. Ikhtiar. Jadi apa jawapan, apa doa itu? Doa ni selalu dah saya sebut, Tok Guru kita Ustaz Aslim pun dah selalu share. Tinggal lagi kita ni beramal atau tidak. Jadi kita jangan menangguhkan bila kita dengar satu amalan, yakin tak yakin, kadang-kadang kena letak nombor 2. Anak kata jadi ke Ustazah? Buatlah dulu, nanti terkejut dengan hasilnya. Ada orang suka mempersoalkan dulu sebelum dia buat. Jadi orang yang berjaya adalah orang yang bila dengar satu amalan, dia terus buat. Dia lagi cepat dia buat, lagi cepat dia dapat pahala. Bukan dapat pahala, lagi cepat dia buat, lagi cepat dia dapat result. Orang Terengganu sebut fast action, fast result. Betul tak? Ya. Orang kampung saya memang cakap bahasa macam tu Ustaz. Apa mana kampung bertenang? Apa bertenang? Bala Terengganu. Jadi orang kampung saya sebut fast action, fast result. Mungkin Ustaz tak berapa faham kot sebab Ustaz orang utara. Jadi lagi cepat kita bertindak, lagi cepatlah result kita dapat. Lagi doa ni, tuan-tuan perempuan rugi kalau kita tak amalkan. Sebab Nabi sendiri memberi jaminan tu. Nabi kata kalau hutang kamu setinggi gunung pun insya-Allah Allah akan bantu untuk selesaikan. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna. Ini kalau kita doa secara jamak lah kan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang bermaksud, ya Allah, bantulah kami, lindungilah kami, jauhilah kami daripada sifat sedih dan duka cita yang berlebihan, daripada sifat lemah semangat, lemah matlamat, lemah tubuh badan, ya Allah, daripada sifat lemah dan juga malas. Kami mohon perlindungan daripada-Mu, ya Allah, daripada sifat pengecut dan juga kedekut bakhil. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada-Mu daripada bebanan hutang dan juga kekerasan, kezaliman, tindasan manusia.
Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan, dalam doa yang pendek itu ada 8 permintaan yang penting yang boleh mengubah hidup kita. 8. Kalau kita selamat daripada perangai ni, insya-Allah kita akan berjaya. Hutang boleh selesai. Kita akan tidak lagi mudah sentap. Sikit-sikit nak sentap. Orang komen negatif sikit dah satu hari dia punya bad mood. Okey, kita minta apa? Daripada bersedih dan duka cita. Sedih ni normal. Yang dilarang adalah berlarutan dalam kesedihan berlama-lama. Duka cita ni dengan sedih ada beza dia lah. Duka cita pada hati macam-macam lah. Kemudian yang ketiga iaitu kita mohon daripada rasa lemah. Lemah semangat, lemah tubuh badan, lemah fikiran, lemah macam-macam lah ni. Malah berfikir kan. Kemudian malas. Malas hukumnya berdosa sebenarnya. Kita sebenarnya tak boleh ada sifat malas. Sifat tercela sifat malas ni. Jadi itu yang keempat. Mohon perlindungan pada pengecut, penakut. Kan malulah, tak bertempat nak belajar, malulah. Jadi pengecut, penakut, pemalu yang tidak bertempat. Kemudian kita mohon perlindungan daripada apa? Daripada bakhil. Bakhil, kedekut, hukumnya haram. Sifat yang tercela. Sampai Nabi sebut dalam satu hadis ni, Nabi kata, sesungguhnya orang yang pemurah itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dekat ia dengan syurga, jauh dia daripada neraka. Manakala orang yang bakhil dan kedekut itu dibenci ia oleh Allah, dibenci ia oleh manusia, dekat ia dengan neraka, jauh dia daripada syurga. Dan sesungguhnya Nabi sambung lagi, orang yang jahil tetapi pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim tapi bakhil kedekut. Betapa Allah tak sukanya orang yang kedekut bakhil. Sebab Allah yang beri harta, tiba-tiba dia pula kedekut dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak ada sifat kedekut, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita. Sebab itu hadis Nabi. Berinfaklah, pasti Allah akan berinfak kepadamu. Macam tu kan. Kemudian kita minta apa yang keenam supaya selamat daripada bebanan hutang. Kemudian selamat daripada kekerasan, penindasan, pengkhianatan manusia. Allahu Akbar. Mohon maaf jadi lama pula. Jadi Ustaz, soalan daripada Ustaz pula 3. Kalau kami boleh jawab, boleh tak kami dapat hadiah? Ustazah, Pak Amos ni pengusaha daging wagyu Jahid restoran ni. Ustazah ada baca tak? Dekat skrin Ustazah ada nampak tak dekat skrin? Nampak tak Ustaz? Pak Mus. Mustafa Osman. Okey. Okey, dia nak minta Ustazah nak beli buku Ustazah. Pak Mus nak infak untuk 3 orang. Jadi saya tak bagi dekat IG Ustazah, saya nak bagi dekat soalan-soalan dalam Facebook malam ini. Okey Ustazah. Nanti Ajar Rashad akan kontak kos bayaran semua nanti, kos post ke whatever lah, kalau mana yang sempat ni Ustazah post. Contoh buku tu apa ya ni Ustazah? Buku ni RM27. RM27 contoh dia. Mungkin dengan kos post pun lebih kurang, mungkin Ajar Rashad akan hubungi Ustazah, dan Ustazah post daripada rumah Ustazah insya-Allah. Nanti buku ni Ustaz, harga dia 27. Kalau Ustaz nak beli, kita bagi kos pos tu campur kos pos 100. Masya Allah. Itu Pak Mus akan whatever Pak Mus akan settle benda-benda tadi. 100.5 pun tak masalah. Pak Mus yang budiman, dia akan post duit kepada Ustaz Teguh Fadli dan juga Ustaz Asma Harun. So buku tu nanti, buku tu saya akan bagi hadiah kepada penonton dalam Facebook live saya sahaja. IG tu sebab dia biasa Ustazah. Jadi malam ni dia orang yang jawab sekarang ni insya-Allah. Ustazah ataupun Ustaz Teguh Fadli yang tanya soalan seluruhnya, dia orang akan dapat 1 kilo kurma dan 1 buku Ustazah Asma binti Harun dan penulis daripada Seberang Abang Indonesia. Jadi insya-Allah mungkin Ustazah mungkin ada apa-apa soalan untuk 3 soalan Facebook saya ni pada malam ni. Ada soalan ke? Okey, soalan pertamanya adalah, apakah 3 panggilan Allah kepada kita?
Siapa yang tengok FB live sekarang dia dapat jawapan. Jadi kita cari pemenang pertama, insya-Allah. Ulang balik soalan. Apakah tiga bentuk panggilan Allah kepada kita? Clue yang pertama adalah panggilan azan. Yang kedua dan ketiga apa dia? Betina. Itu muzik dia. Sedap Ustaz. Siapa yang pin? Okey, Izati dia jawab azan, haji dan mati. Alhamdulillah, itulah pemandangan dia, Ustaz. Azan, okey, kejap. Saya check balik. Bukan mungkin saya dah salah pandang ni. Okey, ada lagi orang cepat ni. Ada lagi orang cepat. Okey. Oh, saya nampaknya Izati betul. Azan, haji, mati. Dia jawab lebih pantas daripada Nadilah Mastikar. Izati. Okey, Haji Asyad. Take note, please. Haji Asyad. Izati. Haji nampak Haji? Nampak. Alright. So tanya Izati dia dapat 1 kilo kurma, sukari dan juga satu buku penulisan Ustazah Asma Harun dan sahabatnya. Okey, tanya. Okey, next question please. Okey, berdasarkan perkongsian Ustaz Aslin Bahrim tadi, siapakah nama isteri Ustaz Aslin dan berapa tendangan anak yang Ini soalan berapakah tendangan bayi yang Ustaz Aslin biasa kira dalam perut isterinya, barulah tendangan tu pasal menunjukkan anak tu sihat. Ustaz Aslin ada sebut tadi, dia biasa buat tu, dia pergi dengar berapa kali dia catat siapakah nama isteri Ustaz Aslin dan berapakah tendangan bayi normal dalam perut ibu. Jawapan ni macam dah ada lah tadi ni. Tak tahu, tengok sekejap. Saya nampak Mas Tita Hamdan, Siti Hawa 8 tendangan. Baik. Dia sambung tu kan. Siti Hawa 8 dia tendang apa? Tendang suami dia ke? Alright. Siti Hawa order lagi Mas Tita Hamdan, Siti Hawa 8. Aslinya pun 11. Okey. Oh, ada lagi soalan ni. Banyak. Oh, saya tengok yang atas. Okey, kejap. Mudah-mudahan. Okey, kita pilih Nadilah Mastikar. Okey. Dia jawab ni tepat betul bahasa dia. Pak Hawa 8 tendangan menyebabkan Ustaz tu terpelanting ke tepi. Gitu. Ini soalan orang jenis moden biasalah. Orang Terengganu pun moden. Promote nama kat orang lah ni. Okey, tanya Nadilah Mastikar, anda membawa pulang, insya-Allah akan dipostkan kepada anda. Boleh hubungi Haji Muhammad Arsyad nanti insya-Allah. Ya, bila Haji Muhammad Arsyad ataupun Haji Arsyad akan take note nama Facebook dan Nadilah Mastikar untuk dipostkan kepada mereka, iaitu kurma, dan mungkin dengan kerjasama Ustazah akan postkan pada dia orang buku tulisan atau tulisan Ustazah insya-Allah. Okey, soalan buku bertangan insya-Allah Ustazah. Bertangan, siap gambar sekali print screen. Okey Ustaz, satu salam Ustaz. Rasanya soalan terakhir ni daripada Ustaz Aslin lah. Oh ya ke? Penghormatan. Tak bagi Ustaz lain macam mana? Aku ada benda soalan. Tak ada, tinggal satu je lagi. Ustaz kena tanya. Ustaz mengelak lah tu. Dia tak ada idea. Dah pendam soalan lah. Saya dah siap soalan, semua dah diambil dah Ustazah tadi ni. Okey. Ni kan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana dibaca oleh Ustazah tadi tentang bila kita tidur, ni kita tak ulang balik lah. Kita tidur, bila kita tidur, syaitan selalu mengetuk kepala kita. Qafiyah. Qafiyah fi ra'si ahadikum idza nama. Jadi syaitan akan ketuk kepala kita
Ya, soalan mudah sangat lah. Tak apa, hujung ni. Ya, so berapakah ketukan syaitan tadi ini atas kepala setiap yang tidur pada malam ataupun tidur tadi ni? Silakan. Soalan mudahnya. Oh. Okey, kita ambil pemenangnya ialah lajunya kelebat jawab ni. Ya Allah, ha. Bukan 3 Kat tendangan. Instagram jawab ramai. Tiga kali ikatan. 3 kali ketukan. Dia orang jawab. Udah pakai komen tak awal pula dah. Ada. Sainah Tina Muhammad. Dia soalnya tengok Sainah Tina Muhammad. Sainah Tina Muhammad. Jadi tahniah puan kecil ni, Sainah Tina Muhammad. Tunggu ya. Ada orang komen kurma sukari memang luar biasa, sedap, lemak ya. Bagi penghayat ataupun pengamal kurma ni, dia akan tahu insya-Allah kurma dia macam mana. Kan? Sainah Tina Muhammad sana. Yes, Sainah Tina Muhammad. Di Instagram yang follow. Terima kasih semua sebab ramai yang dah berikut dan nak ambil kan. Yalah, betul, sama ni betul. So insya-Allah Ustaz Fadli mungkin sedikit kesimpulan. Silakan Ustazah. Saya tak ada dah. Saya tak boleh cakap dah Ustaz, nanti narak. Jadi kesimpulan daripada suami. Boleh. Bagi Tengku Fadli. Ustaz Tengku Fadli, silakan insya-Allah. Okey, masya-Allah. Saya ambil 2 minit dan 20 minit akan diambil oleh Tuan Guru Ustaz Hasni lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah semua saya sendiri, Ustazah semua dah meyakini bahawasanya kematian itu pasti menjengah, akan kita hadapi suatu hari nanti. Cuma persoalannya adalah bagaimana persediaan kita menghadapi kematian tersebut. Jadi apa yang kita buat sekarang adalah, pertamanya kita selalu muhasabah pada diri kita sebelum kita tidur. Kita kena bertanya diri kita hari ini, apakah kebaikan-kebaikan telah kita lakukan, dan apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita takut esok-esok kita merasakan diri kita ni terbaik, melakukan benda-benda baik, tetapi amalan kita bila mana dinaikkan ke langit dan dicampakkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kain buruk, tak ada nilai. Itu yang kita takutkan. Sabar hari kita rasa kita dah cukup melakukan kebaikan, tetapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilai. Yang itu kita takutkan. Kita kena muhasabah agar suatu hari nanti amalan kita benar-benar diterima. Jadi pertama, yang keduanya kita kena memperbanyakkan doa agar kematian kita di akhirnya adalah kematian yang terbaik, kematian baik, yang kematian husnul khatimah dan bukanlah kematian su'ul khatimah. Ini yang kita kena sentiasa doa hari-hari, dan kita kena mendalami doa tersebut, dan kita kena beramal untuk mencapai atau meraih kematian yang husnul khatimah. Sebab kata-kata kita itu memberi satu inspirasi, memberi motivasi kepada kita bahawasanya kita nak kematian yang terbaik. Kata-kata itu perlu diiringi dengan amalan-amalan yang baik, dan insya-Allah akhirnya kita mampu mencapai husnul khatimah, dan akhirnya kematian itu tidak kita sesali, dan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, hati yang lapang, hati yang redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang anak dan sebagainya. Maka kita kembali pada Allah setelah kita tunaikan semua tanggungjawab yang diperintahkan kepada kita. Maka kembalinya kita itu dengan hati yang sejahtera, hati yang tenang, dan esok-esok di akhirat kelak isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita tidak menuntut apa-apa daripada kita setelah kita tidak, jika kita tidak menunaikan tanggungjawab kita di dunia ini.
menyuruh mereka menutup aurat, mereka tidak sembahyang, kita tidak tegur, tidak nasihat, maka kita akan menyesal suatu hari nanti. Dan ingatlah di sana tidak ada lagi la bai'un wala khilal, tidak ada lagi perniagaan dan tidak ada lagi persahabatan. InsyaAllah moga-moga perkongsian kita malam ini memberi sedikit manfaat kepada kita, bagaimana kita ingatkan kematian sebagai satu sumber panduan kepada kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita biar kematian itu dekat dalam hati kita, agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, dan agar kita sentiasa dilindungi Allah untuk terus melakukan kebaikan. Sebab apa? Kita nampak, kita yakin bahawa kematian itu dekat, jadi kita menjalani kehidupan ini dengan berhati-hati. InsyaAllah moga-moga kita semua dianugerahkan kematian yang baik, dan InsyaAllah dalam keadaan kita sedang solat, dalam keadaan kita sedang mengaji Quran, dan dalam keadaan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Tengku Fadli. Sebagai ringkasan, teringat saya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-24, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun qadir. Luqman ayat 34, maaf. Kata Allah, firman Allah, tidak ada seorang pun yang betul-betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, sama ada baik ataupun tidak, sebaliknya. Rezeki kita tak nampak. Yang keduanya ialah tidak ada seorang pun yang akan mengetahui negeri manakah ia akan mati. So maksud dia, jangan fikir apa yang kamu dapat besok, jangan fikir bila kamu nak mati kat mana. Yang penting apakah persediaan hari ini. How to plan. Your planning ialah untuk buat yang terbaik. Jangan tunggu besok. La tu'ajjil 'amal al-yawm ila al-ghad. Jangan suka tangguh-tangguh kerja-kerja yang baik hari ni nak pergi bawa hari besok. Kena mula pada hari ni. Kalau Ustazah Asma sebut tadi, dengan perangai syaitan, bila kita tidur dia akan ketuk kepala kita yang tiga ikatan. So jangan mula tangguh-tangguh. Malam ini dah start lebih kurang, pagi besok baca ataupun alhamdulillahnya dia akan berpanggil keadaan wajahnya yang jahat, hatinya yang busuk, dan juga pemalas dalam ataupun tidak berproduktiviti. Ini maksud saudara. So jangan tangguh benda baik untuk esok lusa. Buatlah pada kita, ingat pada hari ini. Bagaimana kata Nabi, kalau kamu nak mati sekejap lagi, maka carilah, letaklah benih, semailah biji tamar. Bila kamu mati, mana tahu buah tamar tadi tumbuh pokok, kemudian kamu meninggal, sama ada orang makan buah kurma tadi dapat pahala kamu dalam kubur. Kalau kurma jantan dia tidak berbuah, tapi ingat, pokok tetap berimbunan, pokok tadi orang boleh berteduh dan burung-burung boleh berkicau riang bahagia. Itu insya-Allah. So alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Asma dan juga Ustaz Tengku Fadli yang sudi, masya-Allah 1 jam 26 minit, masya-Allah. Dan terima kasih banyak sekali Ustazah. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih juga. Dan terima kasih kepada semua supporters IG Ustazah dan supporters FB Ustazah, dan juga kepada yang setia bersama saya setiap malam. Dan insya-Allah Jumaat 1 Ahad minggu depan kita akan hidangkan lagi dengan tetamu-tetamu istimewa pada masa hari tersebut, dan jam waktu yang sama, mungkin 9.30, atau kita bincang balik Jumaat Haji Asyad mungkin 9 ke 9.30. Sebab satu Ahad, Jumaat atau Ahad ni selalunya Ustazah ni dia sibuk dengan kuliah maghrib, takut dia telajak dan sebagainya. Itu kita minta 9.30. So makasih banyak. Jazakumullah jazak. Jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya yang mengacarakan majlis kita pada malam ini, dan tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.
InsyaAllah mungkin Ustazah seketika di sebalik tabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.